أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا شفيعنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan rahmatnya. Allah telah menggerakkan tangan kita, Allah telah menggerakkan kaki kita, dan Allah telah memberikan kita kesempatan waktu untuk sama-sama hadir ke masjid yang mulia ini, Masjid Fastabiqul Khairat. Kemudiannya Allah memilih saya dan semua yang hadir sama-sama duduk di dalam majlis yang mana disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai raudatul jannah, taman-taman surga di dunia. Mudah-mudahan Allah angkat kajian kita pada subuh ini sebagai raudatul jannah. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar jemaah Masjid Fastabiqul Khairat? Sehat? Mudah-mudahan terus sehat dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada terima doanya? Doa yang kemarin Bu, ada terima Bu? Udah mulai amalkan doanya? Ada lihat di WA? Ada Pak Hidayat antar? Ada? Ada kan doanya? Doa agar apa? Panjang umur dan penuh barakah. Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa athil hayati ala ta'atik wa ahsin amali waghfirli. Kan? Perbanyakkan ya Allah, perbanyakkan harta dan anak-anak kami, serta berkahi nikmat yang Engkau berikan. Panjangkanlah umur kami dalam ketaatan kepadamu dan baguskanlah amal kami serta ampuni dosa-dosa kami. Amalkan, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, dari minggu kemarin kita telah bahaskan doa ikut sesuai sunnah. Seperti yang saya janjikan, kita akan mulakan bab yang baru setelah kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Yakni kita akan langsung masih juga belajar kesambungan daripada kita belajar tentang apa perbuatan Nabi SAW seharian. Kita lanjutkan kitab Al-Adab Al-Mufrad. Kitab Al-Adab Al-Mufrad, dan udah ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Bu. Kali-kali siapa yang nak ada simpan, belikan. Jadi di dalamnya hanya berbicara tentang adab. Yakni siapa yang mengkarangnya. Maka pada pagi ini kita akan lihat pengenalan sahaja isi kitab ni dan juga siapa penulisnya agar kita lebih mengenali dan mencintai kepada beliau. Yakni Muhammad bin Ismail. Siapa? Muhammad bin Ismail. Kenal? Tak kenal? Nama gelaran beliau, julukan, panggilan beliau Abu Abdillah. Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. Kenal? Tak kenal? Tak kenal? Baik, kalau saya beri nama singkatannya Imam Al-Bukhari. Siapa? Imam. Nah, nama lengkap beliau Muhammad bin Ismail. Kalau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kan? Kalau Abu Isa Muhammad bin Isa. Allah lupa pula. Yang karang kitab Asy-Syama'il Muhammad kemarin Imam
Tirmizi. Ya Allah, kita kenal dengan gelaran tapi tak kenal nama-nama ulama'nya kan. Baik, makanya sebelum kita pergi kepada kitab, kenapa disebut Al-Adab Al-Mufrad? Apa maksud adab? Segala adab, akhlak. Terus mufrad dalam bahasa Arab disebut satu, ataupun sendiri boleh, ataupun semata-mata boleh, sahaja boleh. Jadi adab sahaja ataupun adab semata-mata itu disebut Al-Adabul Mufrad, karangan Imam Bukhari. Baik, dia ada 2 jilid. Kalau yang versi yang ini ada dua yang tebalnya seperti yang saya pegang nih. Ini jilid pertama. Kita selesai ini baru kita masuk ke jilid yang kedua. Kenapa saya sebut adab dulu? Sebab adab sebelum ilmu. Jadi kalau orang tu berilmu, belum tentu menjamin seseorang itu masuk dalam syurga, betul? Dengan ilmu boleh masukkan orang dalam neraka, betul? Kalau dia riak dengan ilmunya, kalau dia sombong dengan ilmunya, salah guna ilmunya, kan? Untuk kejahatan digunakan ilmunya, bisa masukkan ke dalam neraka. Tapi kalau ada orang beradab, adabnya baik, tidak akan sekali-kali masukkan dia dalam neraka. Cuba lihat, betul. Walaupun adab yang ringan, maksudnya akhlak yang baik, pasti tidak akan masukkan dia dalam neraka. Pasti Allah akan masukkan dia dalam syurga dengan adab yang dia buat. Benda-benda yang ringan, jaga hubungan dengan jiran, tetangga, bisa masukkan dalam syurga Allah. Betul. Antum beri minum anjing, boleh masuk dalam syurga atau tidak? Bisa. Antum buang duri di jalan, bisa bantu masuk dalam syurga enggak? Bisa. Faham dong? Itu semua atas izin Allah. Maka adab sebelum ilmu. Maka saya nak tekankan, kita akan belajar bagaimana Imam Bukhari menyusun kitab Al-Adabul Mufrad. Sebelum itu antum kena kenal siapa Imam Al-Bukhari. Boleh? Kita akan lihat serba sedikit tentang beliau dan bagaimana beliau menulis kitab ini. Baik, nama beliau Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Lahirnya di Bukhara. Bukhara itu berada di Uzbekistan, sempadan dengan Afghanistan. Jadi berasal dari sebuah kampung yang bernama Bukhara, dan beliau lahir di bulan Syawal tanggal 13, hari Jumat. Selesai solat Jumat beliau lahir pada 13 Syawal tahun 194 Hijriah. 194 Hijriah. Maksudnya apa? Beliau masuk dalam golongan mana? Tabi'in ke tabi'ut tabi'in? Tabi'in. Makanya ingat tahun kelahiran beliau dan tahun kematian beliau. Kan? Beliau lahir 194. Maksudnya jauh. Sempat apa tidak berjumpa dengan 4 ulama besar mazhab? Sempat. Beliau salah seorang guru beliau Imam Ahmad bin Hanbal. Gurunya Imam Bukhari. Tahu apa tidak nih? Imam Ahmad bin Hanbal belajar di Baghdad. Beliau ini Imam Bukhari, nanti kita lihat sejarahnya, kan? Beliau belajar untuk gurunya. Salah seorang untuk gurunya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, salah seorang ulama besar mazhab Hambali, kan? Faham dong? Gurunya Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik, kan? Dan faham dong? Semuanya nyambung, faham dong? Semua itu menyambung. Makanya ingat, tiga kurun terbaik untuk umat Islam. Nabi sebut tiga generasi terbaik adalah pertama sahabat, kedua tabi'un, kan? Tabi'in dan tabi'un, tabi'ut tabi'in, kan? Yang ketiganya. Yang pertama generasi sahabat. Maksudnya apa? Generasi terbaik setelah
Rasulullah. Kenapa? Sahabat ini adalah orang-orang yang pernah melihat Nabi, beriman kepada Nabi, dan belajar dengan Nabi. Muridnya Rasulullah. Itu dipanggil sahabat. Tabi'in, mereka yang belajar dengan sahabat. Mereka yang belajar dengan sahabat. Maksudnya pernah berjumpa dengan sahabat dan berguru dengan mereka. Fahim dong? Contoh tabi'in yang terkenal. Imam Ibnu Sirin, Imam Hasan Al-Basri. Kan banyak nama nih, banyak nama ada. Kan? Guru-guru mazhab, kan? Guru-guru mazhab, imam mazhab nih guru-guru mereka nih. Terus baru tabi'in, yakni orang yang belajar dari tabi'in. Situ datangnya imam kalau di antara empat tadi kan, Syafi'i, Hambali, Maliki dan Hanafi, yang satu-satunya yang pernah berguru dengan sahabat Nabi, Imam ada diselisihkan. Sempat berjumpa adalah Imam Abu Hanifah. Nu'man bin Thabit, beliau belajar dengan sahabat Nabi, sempat belajar dengan siapa? Anas bin Malik. Maka beliau ini termasuk golongan tabi'in. Salah orang. Yang lain semua nih, tiga-tiga tadi, Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, semuanya adalah generasi setelah tabi'in. Dan Imam Bukhari jauh setelah mereka. Fahim dong? Jadi lahirnya bila? Tahun 1194 Hijriah di kota Bukhara. Makanya ulama sering kalau ulama dahulu tu sering menisbatkan tempat kelahiran imam tersebut ataupun tempat tinggal seseorang imam itu dinisbatkan kepada nama mereka. Faham dong? Imam Tirmizi, nama sebenarnya Muhammad bin Isa. Kalau sebut Muhammad bin Isa orang tak kenal, tapi kalau sebut Imam Tirmizi, kenapa Tirmizi? Lahir di kota Termis. Kan? Imam Bukhari lahir di kota Bukhara. Contoh macam saya ni. Seharusnya saya letakkan nama Faizal Ilahi Al-Malizi. Saudari Malaysia. Kelantum Pak Asep Suryansah Al-Pontianaki. Betul? Ataupun Al-Jawi? Al-Sambasi beliau. Kan? Jadi Sambasi Al-Jawi kan? Indah Lestari, Mitra? Itu tak masuk tu. Al-Kalbari kan? Faham tu? Maka ulama-ulama dahulu tu kenal dengan kota masing-masing tempat kelahiran ataupun tempat mereka menetap. Maka salah satu nama yang sangat popular kita jadikan sebagai rujukan utama dalam ilmu hadis adalah Imam Bukhari. Dan maaf teman-teman sekalian, saya katakan nih, kita sahaja yang sangat mengidolakan, sangat menyayangi dan sangat mencintai nama Imam Bukhari dan jadikan kitab hadis beliau sebagai rujukan utama. Kalau antum belajar tentang riwayat hidup Imam Bukhari, waktu beliau masih hidup tak ada orang yang menghargai beliau. Ini kita akan lihat kisahnya sebentar ini. Kisah beliau sangat sedih, kan? Tak ada yang menghargai beliau, tak terima. Pergi ke negeri mana diusir. Ini kisah Imam Bukhari ni. Kita baru zaman setelah ribuan tahun baru kita idolakan kitab beliau, Sahih Bukhari, betul? Sahih Bukhari, kita ada Mufrad, kita sangat jadikan rujukan. Malah beliau tu digelar apa? Amirul Mukminin fil Hadis. Apa maksud Amirul Mukminin? Yes, kan? Nombor satu, kan? Amir, pemimpin untuk ilmu hadis, Imam Bukhari sekarang. Tapi di zaman beliau masih hidup, tak ada seorang pun menghargai beliau. Dicaci maki, pergi ke suatu negeri, diusir, sampai riwayat beliau meninggal, disebut beliau wafat di atas kuda, terjatuh dari kuda langsung meninggal seorang-seorang pada malam raya 1 Syawal. Lahirnya 13 Syawal, wafatnya 1 Syawal 256.
256. Betul. 256 Hijriah. Nah, nanti kita lihat kisahnya. Kenapa sampai beliau diusir? Faham tak? Hampir 60 tahun, kan? Beliau diusir. Kita akan lihat kenapa. Siap untuk mendengar? Siap untuk mendengar? Maka kita akan kenal. Baru kita akan makin sayang kepada beliau dan makin cinta nak belajar kitab-kitab beliau. Faham tak? Di antara kitab beliau yang tersohor, kan? Semua tahu ni. Kalau saya bacakan, kan, Al-Jami', nama kitab yang beliau yang tersohor sekali. Al-Jami', Al-Musnad, As-Sahih, Al-Muqtasar min umur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Ini panjang nih. Kalau dipendekkan, Sahih Bukhari. Panjang, kan? Dapat Al-Jami', Al-Musnad, kan? As-Sahih. Allah, panjang. Tapi dipendekkan, disingkatkan kitab Sahih Bukhari. Rujukan pertama kita. Faham tak? Di dalam ilmu hadis ni dia ada banyak, Pak. Banyak jenis hadis, jenis kitab hadis. Ada disebut Al-Jami'. Al-Jami' itu maksud apa? Sebuah kitab himpunan seluruh seluruh bab, kan? Bukan satu bab saja, semuanya dihimpunkan. Akidah, tauhid, akhlak, semua masuk dalam satu, dihimpunkan semuanya. Faham tak? Faham tak? Tafsir, semuanya masuk dalam satu bab, dihimpunkan seluruh hadis, disebut kitab Al-Jami'. Faham tak? Kalau As-Sunan, kalau kita tahu Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i. Pernah dengar? Kitab Sunan, kitab hadis Sunan itu adalah berbicara hanya tentang fiqh. Antum lihat, kan? Kitab As-Sunan. As-Sunan. Sunan Tirmizi ada Sunan. Kalau nama awalnya itu Sunan, itu maksudnya berbicara tentang fikih. Tentang fikih. Kalau Al-Jami' semua. Sunan cuma bahas tentang fikih. Terus adanya Al-Ajza. Apa? Al-Ajza. Nah, Al-Ajza tu maksudnya hanya satu bab. Contoh, Al-Ajza ni, yang ni Al-Ajza hanya bicara tentang adab. Satu bahagian. Faham tak? Dari kitab Adabul Mufrad ni disebut Al-Ajza, satu bahagian. Satu juzuk, macam tu baca satu juzuk Quran. 30 juzuk, kan? Begitu juga. Nah, Al-Ajza satu bab khusus. Apapun babnya. Maka ini adalah bab tentang adab sahaja. Faham tak? Faham tak? Maka ini ada beberapa jenis tentang apa tadi? Kitab hadis. Ada juga Al-Mawdu'an, kitab Al-Mawdu'an. Tahu Al-Mawdu'an apa maksudnya? Kitab hadis palsu. Kitab hadis, maksudnya semua tentang hadis-hadis palsu itu dikumpulkan ulama dalam satu kitab, kan? Nah, yang pula antum kata, Ustaz, ada kitab tu. Nah, di dalam kitab Al-Mawdu'an memanglah ada, tapi antum tak bisa praktikkan sebab itu hadis palsu. Faham dong? Ini tentang bab-bab tentang jenis-jenis ilmu hadis. Baik kita sebagai orang awam cukup sekadar tahu tentang namanya, kan? Dan lanjutnya, baik kisah Imam Tirmizi, Imam Bukhari. Lahirnya di mana tadi? Di Bukhara, di negara. Baik, diriwayatkan, diceritakan bahawa sejak kecil beliau ini buta. Imam Bukhari buta waktu kecil, tapi berkat kerana doa ibunya, maka beliau bisa melihat. Sampaikan suatu malam tu disebutkan dalam kisah riwayat beliau tu, suatu malam tu ibunya bermimpi Ibrahim Khalilullah. Datang Nabi Ibrahim mimpi ibunya. Langsung menyampaikan, wahai ibu, Allah telah mencelikkan mata anakmu kerana berkat doa ibunya yang tak berhenti-henti, tetap sering-sering berdoakan untuk Imam Bukhari waktu kecil. Faham tak? Maka beliau boleh melihat. Nah,
Dan beliau seorang yang sangat apa? Kecerdasan beliau luar biasa. Luar biasa. Nah, disebutkan di sini, saya bacakan. Kata Muhammad bin Hatim Waraq al-Bukhari, aku bermimpi melihat, dari seorang ulama ni bercerita, aku bermimpi melihat Bukhari berjalan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali Nabi mengangkat telapak kakinya, maka di situ Abu Abdullah, yakni Imam Bukhari, meletakkan telapak kakinya. Maksudnya apa? Imam Bukhari ini sangat mengikuti Nabi. Maka di kitabnya itu sebut kitab Sahih Al-Bukhari. Sebab apa? Semuanya, Allahu Akbar, beliau tu detail, sangat detail. Dan beliau kan ada Abu Syaibah nih, daripada tu setiap perawinya dalam kepala Imam Bukhari. Dan beliau tidak akan masukkan nama perawi itu kalau ada kecacatan, baik dari segi akhlaknya, baik dari segi apa-apanya, kan? Tidak akan beliau masukkan dalam kitab beliau. Faham tak? Saking menjaganya, sampai sahabat semua orang katakan apa, ulama-ulama lain, Imam Bukhari ini sangat teliti orangnya. Disebut suatu kisah, beliau pernah pergi nak ambil satu hadis, jauh berjalan, pergi ke suatu kota sampai nak jumpa dengan orang yang ada satu hadis ni. Dan bila nak jumpa orang tu, beliau nanya dulu dengan orang kampung, ni orang ni, ulama ni bagus apa tidak? Oh, semua kata bagus, ulama ni bagus. Bila Imam Bukhari ni gembira. Okey, aku nak dapatkan ilmu dari orang yang baik. Pergi ke mana-mana, semua kata ulama ni bagus. Sampai depan rumah. Bila dah sampai depan rumah, jadi Imam Bukhari tunggu. Sebelum masuk tu beliau perhatikan, rupanya ulama itu ada di halaman rumah. Di halaman rumah tu beliau tu ada kandang unta. Nah, ketika di kandang unta tu, maka melihat ulama ini sedang beri makan. Maka Imam Bukhari tunggu di luar pagar, perhatikan perbuatan ulama tadi. Ketika perhatikan, terus ada sesuatu yang tidak menyenangkan beliau. Apa dia? Beliau melihat ulama itu pergi ke seekor unta, ambilkan makanan, diletakkan di mulut unta tu. Bila unta tu nak makan, diambil. Terus pergi ke unta yang kedua, mau disuap ni. Nah, terus dia sampai ke mulut unta tu nak makan, langsung ditarik. Pergi ke unta tiga, begitu semua, langsung Imam Bukhari itu patah balik, pulang. Nah, tak jadi. Jadi kadam yang bawa beliau ni, Imam, kenapa tak ambil dengan beliau ni? Kan walhal antum tu jauh-jauh untuk jumpa dengan beliau. Kenapa tak mau berjumpa dengan beliau? Apa kata Imam Bukhari? Kalau dengan unta ini saja dia boleh bohongi, apatah lagi dia boleh bohongi aku nanti. Boleh apa tidak? Faham tak ni? Dengan unta sahaja, dengan haiwan saja orang ni bisa berbohong. Mana mungkin kalau dia tidak berbohong pada saya nanti? Maka aku tak mau terima ilmu dari dia. Wah, luar biasa Imam Bukhari. Kan? Luar biasa apa tidak ni? Luar biasa. Dan ketika mengarang kitab, nah, beliau Imam Bukhari kuat hafalan. Bagaimana cara beliau menghafal? Ada yang sebutkan bahawa dia hafal dulu, dan beliau dalam gelap tuliskan semula apa yang beliau hafal. Lampu dimatikan, pelita matikan, tulis di sebuah kertas dalam gelap. Terus bila letakkan cahaya, beliau akan lihat betul apa tidak apa yang beliau tulis. Itu cara metode menghafal salah satu daripada Imam Bukhari. Jadi antum boleh buat, nak hafal ni, hafal di kepala, terus tulis. Nah, apa yang antum tulis betul apa tidak? Nah, antum boleh lihat yang hafal sama apa tidak. Nah, begitu Imam Bukhari. Baik. Kisah beliau ni kenapa sangat luar biasa? Nah, awalnya tinggal di Bukhara dan beliau berguru dengan ramai ulama. Dengan baik-baik. Imam Bukhari sendiri sebutkan bahawa aku berguru dengan 1000 ulama, dan setiap ulama itu aku ambil 10,000 hadis daripada mereka. Boleh bayang? 1000 ulama, 1000 guru,
Setiap satu guru tu beliau ambil ilmu 10,000 hadis. Kan antum lihat hadis tu kan ada yang berulang-ulang. Paham tak? Ada hadis yang sama tapi diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Nah, itu dia. Dalam kepala Imam Bukhari itu bukan hanya teks hadisnya, perawinya sampai matan sekali diingat semuanya. Dalam kepala Imam Bukhari. Ketika usianya masih kanak-kanak, baru usia 8-7 tahun tu. Kan masih kecil. Kata satu yang merawikan tentang riwayat beliau ni, gurunya beri baca sekali saja surah Qaf, sekali saja dibacakan kepada Imam Bukhari, langsung Imam Bukhari boleh baca balik. Sekali saja baca surah Qaf, bapak buka surah Qaf, gurunya bacakan sekali depan Imam Bukhari, langsung Imam Bukhari boleh baca surah itu, tidak perlu diulang lagi dah. Ni ingatannya Imam Bukhari. Allahu Akbar. Luar biasa. Kan ketika kecil saja dalam kepala beliau tu ada 10,000 hadis. Bayangkan. Dan beliau ni kalau berguru tak catat. Tahu dia? Ketika beliau kuliah, belajar di pondok, beliau tak catat sampai semua teman-teman dia kata, "Apa kau ni Bukhari?" Kan? Kau ni belajar dengan guru harus catat, betul? Kan? Diam, Imam Bukhari tak balas. Setelah 16 hari ni, orang tu tanya, "Kenapa kau ni tak bawa catatan setiap kali masuk pengajian?" Kan Imam Bukhari diam sampai setelah 16 hari baru Imam Bukhari kata, "Apa yang kau catat?" "Oh, kami dah catat 10,000 hadis." Langsung apa kata Imam Bukhari? "Aku bacakan semuanya." Semuanya betul. Faham tu? Dalam kepala Imam Bukhari dalam 16 hari. Tak ada catat. Malah diperbetulkan teman-teman yang salah catat tadi tu. Ini salah, bukan nih perawi ini dahulu sebut kan? Daripada Abu ni dulu, bukan nih. Sampai diperbetulkan orang yang catat salah, tapi orang yang hafal tidak salah. Nih Imam Bukhari, Allahu Akbar. Jadi Imam Bukhari ini berguru dengan ramai ulama. Beliau tu bermusafir daripada usia remaja tu dah bermusafir keliling. Beliau pergi ke mana-mana kota-kota ilmu, kota-kota ilmu. Di antara kota ilmu pada waktu itu semua tahu Madinah. Terus beliau pergi ke kota Darul Hikmah. Kota Darul Hikmah itu adalah kota Baghdad. Baghdad ni di Irak. Tempatnya apa? Berkumpulnya ulama dan tempatnya di mana orang-orang cerdik pandai, ulama-ulama yang first class lah, paling hebat di kota Baghdad. Maka Imam Bukhari pergi ke Madinah dulu, terus belajar di Mekah. Beliau pergi suatu kota. Sampai di suatu kota Naisabur pun berada di Irak. Naisabur, ingat nama ni? Nama ni saya pun tak tahu kenapa sejarawan barat hilangkan nama ni. Walhal zaman Islam gemilang dulu, Naisabur. Apa? Naisabur di Irak. Sebuah kota di mana di situ pun ada ramai ulama. Tapi sekarang kalau antum lihat nama itu tak jarang disebut, melainkan disebutnya Basrah, sebutnya Baghdad, Madinah. Nama ni disebut kota ilmu. Tapi di zaman tu ada satu kota namanya Naisabur. Naisabur. Nah, tapi tidak ditulis kan? Tidak ditulis. Maka hilang. Sampai sekarang kita pun tak tahu kenapa dihilangkan. Maka beliau ni keliling. Nah, jadi beliau ni makin terkenal. Faham tu? Kerana kuat hafalan. Sampailah beliau terkenal sangat bila orang nama ni dah kenal lah. Bukhari ni hebat hafal, pandai menghafal hadis kan? Ingat di zaman itu belum ada seperti kita sekarang. Kitabnya dibukukan. Faham tu? Semua itu di kepala ulama, cuma lembarannya sedikit sahaja. Baik, kembali. Ketika dah beliau keliling, sampai tiba masanya beliau ingin belajar di kota Baghdad. Sampai di kota Baghdad, semua orang di Baghdad tu dengar apa datangnya Imam Bukhari. Nama ni dah terkenal dah, anak muda yang cerdas. Jadi ulama-ulama situ kumpul, ayo kita ngetes orang ni. Faham tu? Itu biasalah kalau datang ke tempat yang memang ulamanya hebat, kan? Pasti mau diuji. Faham tu? Orang ni betul apa tidak ni? Kan? Hebat apa tidak dia ni? Ayo kita tes.
Jadi dikumpulkan. Semua kumpul ni. Kata, okey, baik, 10 ulama dikumpulkan, kata, baik, yuk kita uji Bukhari ni. Betul apa tidak dia ni hafal hadis berserta dengan perawi-perawinya semua? Apa benar tak ni? Ayo kita uji dia. Macam mana dia uji? Dikumpulkan 100 hadis. Dikumpulkan 100 hadis. Nah, dah 100 hadis itu dibuat random. Tahu dia random? Ditukar-tukar, dan tukarnya itu pun bukan tukar sekalian, teksnya pun berubah. Ambil satu kalimat hadis ni diambil sana, di sini perawi ni dipindah, ni pindah. Faham tu? Jadi diselerak apa sebut selerak ni lah. Lah, gitu kan? Contoh hadis. Ini bukan hadis ya, ini contoh. Ini contoh. Orang yang minum, ini contoh, bukan hadis ya. Sebab diacakkan jadi gini. Dengar macam hadis. Apa dia? Orang yang minum air akan sehat. Rupanya sehat itu kalimat dari hadis yang lain. Minum lain. Faham dong? Tapi dicantumkan seperti hadis. Digabung. Sama juga nama-nama perawinya. Siapa-siapa ambil perawi ini, letak hadis nombor 2, letak di nombor 3. Perawi ini diacakkan. Langsung diberikan kepada berapa orang tadi? 10 ulama. Masing-masing diberi 10 hadis ni, 10 hadis. Ada berapa ulama tadi? 10. Maka dikumpulkan. Maka semua orang ulama, penduduk kampung kan dengar ni. Wih, ada Bukhari ni datang kampung kita. Ayo, kita lihat beliau ni hebat apa tidak ni. Sampai dikumpulkan semua suatu perhimpunan gitu, langsung diuji Imam Bukhari. Langsung si ulama pertama bacakan hadis ni. Kan? Semua dengar. Jadi orang awam pun ada. Bila orang awam tu dengar hadis tu, percaya, oh ni hadis. Tapi sebenarnya ulama tahu itu bukan hadis. Faham tu? Jadi orang awam tidak tahu kan, ilmu tak ada. Jadi dia pun, oh ia menganggukkan je. Faham tu? Oh ni hadis ni. Apa kata Imam Bukhari ketika dibacakan hadis tu? Daripada ni hadas ni, terus dibaca an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Terus disebutkan. Terus Imam Bukhari kata, la a'rifu. Aku tidak tahu. La a'rifu. Setiap hadis yang dibacakan Imam Bukhari, la a'rifu, dari ulama yang duduk tu semua senyum. Hebat juga dia ni. Betul lah, memang orangnya cerdas. Faham tu? Dia tahu ada ilmunya ni. Pandai orang ni kan. Anak ni cerdas. Sebab dia tahu. Tapi penonton dia kata, apalah, kata Bukhari ni hebat. Semua jawapan tidak tahu. Faham tu? Faham tu? Maksud Imam Bukhari tadi, la a'rifu, aku tidak pernah mendengar hadis itu. Tak ada. Hadis bukan benar nih. Tapi orang awam ingat Imam Bukhari tidak ada ilmu. Faham tu? Orang awam. Faham? Boleh faham tidak? Ini contoh macam kisah Firaun ketika menguji Nabi Musa, kan? Panggil tukang sihir. Tukang sihir ini memperbodohkan siapa? Firaun. Faham tu? Tali dibuat seperti ular. Tali sebenarnya tali. Orang-orang yang nonton ni termasuk Firaun, wih hebat nih, ular nih kan. Tapi bila langsung Musa ambil tongkat lempar, berubah jadi ular, semua tukang sihir sujud beriman kepada Allah. Sebab dia tahu ni bukan ilmu biasa ni dah. Ni memang benar-benar bukan olok-olok lagi. Seperti itu juga. Jadi orang awam tu tidak tahu bahawa itu adalah hadis palsu, sudah diacakkan dan sebagainya. Imam Bukhari semuanya sampai 100 hadis dibacakan. Semua kata la a'rifu. Terus semua 10 ulama tu gembira, hebat, budak ni memang pandai. Cerdas. Dah bila dah selesai semua nak pulang, langsung Imam Bukhari kata apa? Tunggu. Dia kata tunggu. Kan 10 ulama, dia kata ulama nombor 1 yang bacakan hadis ini perawinya di ulama nombor 3. Yang keempat di sini, yang kelima di sini, yang keenam di sini. Disusun balik semua 100 hadis yang berantakan tadi. Makin terkejutlah orang, faham tu? Itu yang buat semua ulama di situ terkejut. Hebat. Maksudnya dalam diam dia kata la arifu tu dia dah susun, faham tu? Ni ulama 3 ni hadisnya sebahagiannya di sini, kalimat ini di sini, semua disatukan balik. Allahu Akbar. Hebatnya siapa? Imam Bukhari. Jadi sangat terkenal di kota Baghdad. Beliau berguru dengan Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagainya. Maka beliau pun balik
balik singgah di kota yang beliau belajar dulu. Ni baru ceritanya datang fitnah. Dengar baik-baik. Kenapa Imam Bukhari setelah itu, kan dah terkenal nih, sangat terkenal, kan? Beliau pun baliklah ke kota di mana beliau belajar awal, di Naisabur. Di Naisabur. Di Naisabur tu adanya ulama yang disebutkan Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Muhammad bin Yahya. Siapa Muhammad bin Yahya ni? Gurunya Imam Bukhari. Gurunya awal-awal ngaji dengan Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Jadi bila dengar ulama siapa? Imam Bukhari ni dah terkenal, datang ke kota Naisabur, maka apa kata Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli kepada anak muridnya, ni ada yang datang, anak soleh, Bukhari datang, kalian pergilah belajar dengan dia. Seorang yang sangat tawaduk, seorang yang bagus, pergilah kalian belajar. Jadi jemaahnya ramai ni, anak muridnya ramai. Jemaah siapa tadi? Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Nah, bila dengar muridnya semua pergi belajar dengan Imam Bukhari, semua ni pengajian ni jadi kosong. Sebab apa? Ilmunya Imam Bukhari itu luar biasa. Jadi semua ramai jemaah beliau ni langsung pergi ke sana belajar di pengajian Imam Bukhari. Guru Imam Bukhari tadi, Muhammad bin Yahya, jemaahnya jadi kosong. Pengajian beliau tidak ada orang, kecuali ada 3 orang saja yang tinggal. Kan? Langsung timbul dalam hati Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli disebut hasad. Apa dia? Hasad. Tahu hasad? Iyalah, antum guru, tiba-tiba datang murid lebih hebat daripada antum, kan? Malah jemaah semua pindah ke sana, ke sini jadi kosong, sepi, faham tu? Jadi terasa macam sekarang lah, zaman sekarang. Di kampung tu ada ustaz-ustaz lama, dah tua, veteran, kan? Dah tua, kan? Tiba-tiba datang anak muda. Oh, dengan fasih berbicaranya hebat, kan? Langsung semua jemaah sukalah ustaz ni, kan? Langsung tinggalkan ustaz yang lama. Nah, kan ada kan terjadi gitu kan? Nah, mungkin ustaz muda tu bagus dalam berbicara, tapi belum tentu dia ikhlas. Betul? Tapi guru yang lama mengabdi tu, kan? Orang yang tua tu pasti dia ikhlas. Nah, di situ dia datang ni. Faham tak? Nah, sama juga kisah ni berlaku. Nah, apa jadi? Nah, sepi, timbullah rasa hasad dalam guru Imam Bukhari, Muhammad bin Yahya. Ingat nama ni? Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Baik, apa terjadi? Nah, ketika ramai dah jemaah Imam Bukhari di majlis taklimnya, maka datanglah orang banyak tanyakan masalah. Nah, di situ datang seorang laki-laki yang sengaja bawa permasalahan, sengaja nanya satu soalan yang sangat kontroversi, kontroversi, betul? Soalan tu tak boleh tanya, karena soalan itu banyak orang bergaduh. Tapi ditanya juga dengan Imam Bukhari. Apa pertanyaannya? Kerana soalan ini satu empire pernah bergaduh. Boleh bayangkan? Satu empire Islam pernah bergaduh dengan satu soalan ni. Sampai semua ulama diseksa, dipukul. Malah Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara kerana soalan ni. 10 tahun yang lalu, maksudnya sebelum zaman Imam Bukhari sekarang ni. Soalan itu ditanyakan kembali kepada Imam Bukhari. Soalan ini pernah menggegarkan kota Baghdad, kota yang tadi tu, kota ilmu tadi tu. Soalan ini banyak orang gaduh sampai disiksa, malah ulama pun mati kerana soalan ni. Apa soalannya? Ditanyakan kepada Imam Bukhari. Wahai Imam, saya nak tanya, Al-Quran itu kalamullah atau makhluk? Nah, soalan ni sengaja cari pasal. Kenapa? Zaman tu, kenapa saya sebut sampai soalan ni kontroversial? Sebab di zaman tu sampai ulama dipenjara kerana apa? Kerana pemimpin waktu itu, khalifah waktu itu, mau semua seulama itu sebut Al-Quran itu makhluk. Sebab diperintah oleh pemahaman Mu'tazilah. Apa dia? Ingat fahaman ni? Fahaman Mu'tazilah. Siapa Mu'tazilah?
fikirannya semua ilmu agama ini harus rasional, logik. Paham dong? Harus pakai akal. Ini fahaman Mu'tazilah. Hati-hati nih. Maksudnya zaman sekarang liberal. Paham dong? Fahaman Mu'tazilah ini fahaman yang sangat bahaya. Biasanya orang-orang yang dah S3, S4 kan fikiran dia gitu. Ini dia, hati-hati. Ini fahaman ini pernah terjadi pernah tersebar di kota Baghdad sampai ulama-ulama itu diseksa supaya disebutkan Al-Quran itu bukan kalam tapi makhluk. Kalau kau tak sebut, kau akan diseksa, kau akan dihukum di penjara. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal pun di penjara kerana gara-gara soalan tadi itu. Nah, itu berlaku di kota Baghdad. Tapi benda itu di Naisabur tenang-tenang saja, paham dong? Tapi bila dibawa masalah ni, nah, mulalah. Maka Imam Bukhari tak layan, langsung tulis. Tak jawab, tak layan dia. Dia pun tanya sekali-kali, "Wahai Imam, saya nanya, Al-Quran itu makhluk apa kalamullah? Al-Quran itu makhluk atau kalamullah?" Sampai berkali-kali baru Imam Bukhari noleh dan berkata, "Al-Quran itu kalamullah. Tapi yang kita tulis, soalah ini, yang kita tuturkan itu makhluk." Contoh ini yang kita buat itu kata, yang kita perbuat itu makhluk, tapi Al-Quran itu kalamullah. Maksudnya apa? Yang kita tulis hadis tulis firman Allah itu makhluk. Kertas makhluk. Pena makhluk. Nah, itu kata Imam Bukhari. Dan apa kata Imam Bukhari setelah itu? Yang kau tanya ini adalah bid'ah. Yang tanya ini bid'ah. Terus murid ni buat apa? Pergilah ke siapa? Bukan Mu'tazilah, pergi kepada imam yang sebelah sana tu, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, guru. Betul kata guru. Imam Bukhari ni dah fahamannya lain. Dia kata Al-Quran itu makhluk. Walhal faham tak? Dirubah kata-kata imam. Walau Imam Bukhari tidak maksudkan demikian. Imam Bukhari nak kata Al-Quran itu kalamullah. Yang kita ni perbuat ni adalah makhluk. Tapi dikatakan, oh, Imam Bukhari itu tadi saya nanya soalan, dia kata Al-Quran itu makhluk. Fahaman dia Mu'tazilah ni. Bila dengar Muhammad bin Yahya, langsung apa katanya? Semua yang pergi belajar dengan dia ini, semuanya akan sesat. Kembali dah. Jangan pergi siapa-siapa belajar dengan Imam Bukhari. Sampai begitu. Faham tak? Walhal difitnah. Kerana satu soalan tadi, maka ramai orang tidak menyukai Imam Bukhari. Sampai semua murid-muridnya tinggalkan Imam Bukhari. Tapi tinggal seorang yang sangat setia. Siapa? Siapa tahu namanya? Ini muridnya Imam Bukhari. Abu Syafi'i. Jauhnya Imam Syafi'i. Siapa? Siapa bu? Imam Hambali gurunya. Imam mana ni? Muridnya Imam Bukhari. Imam Bukhari banyak murid setelah itu. Salah satunya Imam Tirmizi pun muridnya Imam Bukhari. Ada seorang yang sangat setia. Tempat kelahirannya pun Naisabur. Tempat kelahirannya pun Naisabur. Siapa? Imam Muslim. Imam Muslim ni anak murid Imam Bukhari. Awalnya belajar dengan siapa? Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, gurunya awalnya. Tapi bila gurunya kata pergi belajar dengan Bukhari, maka Imam Muslim ni pergi belajar dengan Bukhari. Tapi ketika difitnah, semua tinggalkan Imam Bukhari kecuali Imam Muslim. Sampai sayangnya kepada Imam Bukhari ni. Sampai sayangnya macam mana? Setiap kali jumpa Imam Bukhari itu, Imam Muslim ni akan cium kedua mata Imam Bukhari. Saking sayang kepada gurunya. Sampai begitu ketika semua pulaukan Imam Bukhari ni di Naisabur, katakan guru besar, ulama besar kata, Muhammad bin Yahya kata apa? Jangan pergi belajar dengan Imam Bukhari. Siapa yang belajar, jangan belajar dengan aku lagi. Kan? Faham tak? Maka bila sebut gitu, apa Imam Muslim buat? Pertama dia buat,
dia kumpulkan semua catatan yang dia belajar dengan gurunya tadi. Siapa? Muhammad bin Yahya. Disebut dalam riwayat sampai seekor unta penuh catatan kitab Imam Muslim ketika belajar dengan guru terdahulu Muhammad bin Yahya. Langsung dia ambil, apa katanya? Antarkan unta tu pergi kepada guru yang sebelum dia kata, nah ambil ilmu kau, aku tak mau lagi dah. Aku tetap bersama dengan Imam Bukhari. Nah, luar biasa anak murid ni. Faham tak? Makanya sangat terkenal kita dalam ilmu hadis. Pasti setelah Bukhari, nama Imam Muslim tu datang. Nah, singkat cerita, nah ketika diusir di mana pun dah tersebar ni, Imam Bukhari ini fahaman apa? Mu'tazilah. Fahamannya dia kata Al-Quran ini makhluk, bukan kalam Allah. Sampai difitnah, sampai beliau diusir di mana-mana beliau pergi. Walaupun balik ke kampung pun diusir. Balik kampungnya ke Bukhara. Ujung-ujung tempat terakhir beliau adalah Samarkand. Kan? Disamarkan. Kan beliau wafat dalam keadaan tidak dihargai oleh seorang pun. Tapi beliau susun hadis. Faham tak? Dalam waktu itu beliau menyusun semua, cari ilmu dikumpulkan. Dan memang benar Imam Bukhari ini saya katakan wali Allah. Sebab karamah. Faham tak? Walaupun beliau tidak ada, setelah ribuan tahun kitab beliau masih rujukan utama. Faham tak? Faham tak? Jadi ketika hidup tidak dihargai, ketika beliau sudah pergi baru dihargai. Terkenal kan? Sangat terkenal, malah menjadi rujukan. Kalau tak baca hadis, kalau tak rujuk Sahih Bukhari, jadi antum belum belajar hadis lagi. Faham tak? Faham tak? Daripada jutaan hadis beliau kumpulkan semua dalam kitab Sahih Bukhari. Itu singkatan kisah tentang beliau wafat berapa usia? Usia 60-an. Betul? 94, 256. Nah, lebih kurang lah, plus minus 60 tahun. Plus minus 60 tahun. Ini kisah tentang riwayat hidup Imam Bukhari yang ramai tidak tahu. Faham tak? Faham tak? Baik, beliau wafat ketika disebutnya malam raya tahun 256, usia 62 tahun. 62 tahun. Jenazah beliau ditutup dengan 3 lembar kain putih tanpa mengenakan qamis, maksudnya jubah ataupun imamah. Dan sebagaimana isi wasiat. Jadi wasiat beliau kata, jangan pakaikan aku baju kecuali kau beri aku 3 lembar kain putih. Itu wasiat Imam Bukhari. Dan saat proses, ini hebatnya, saat pemprosesan pemakaman jenazahnya, tersebar aroma wangi lebih harum daripada misik di kuburannya, dan bau harum itu bertahan sampai berminggu-minggu. Wafat, dikebumikan, tersebar bau yang sangat harum di kuburan Imam Bukhari. Memang sangat luar biasa. Faham tak? Maka itu kisah tentang Amirul Mukminin fil hadis Imam Al-Bukhari. Maka kita lihat bagaimana pentingnya adab yang kita akan belajar nanti ni, dah waktu ni nah. Kan? Dan kita lihat yang pertama beliau letak paling penting nanti. Apa dia? Yang pertama dalam kitab Adabul Mufrad ni. Nanti kita akan belajar bab pertama. Dia akan letak, maksudnya susunan babnya itu yang paling penting sampai yang semua penting, tapi yang paling utama beliau letak bab pertama ni, birrul walidain. Berbuat baik kepada orang tuanya. Birrul walidain. Itu bab pertama dalam kitab Adabul Mufrad. Itu yang kita akan bahaskan nanti. Baik, ada pertanyaan tentang kisah Imam Bukhari? Ya. Silahkan. Silahkan. Syekh Albani itu pernah menentang hadis Al-Bukhari itu yang mana? Syekh Albani, saya pun baru. Oh, Syekh Albani menentang? Tidak takhir dengan hadis Al-Bukhari. Kira hadis yang mana, Pak? Saya pun kurang tahu juga nih, yang mana. Oh, ada ya? Memang ada beberapa, wallahu alam lah ya. Karena itu Syekh Albani saya kurang. Memang beliau pun satu ulama, tapi ulama itu jauh setelah, dah jauh dah, ribuan tahun dah. Ini 200. Paham tak? 256. Paham tak? Ini dah jauh. Ibnu Bas, Utsaimin,
bin Baz kan. Ini ulama-ulama zaman sekarang. Kan? Nah, kan? Itu dah ulama-ulama zaman sekarang. Wallahu alam. Wallahu alam. Saya belum tahu tentang itu. Jadi apa kaitannya? Oh, mau itu tahu. Mungkin Pak Hidayat lebih tahu. Dari tetangga sebelah kan sekarang mempermasalahkan. Oh, biarlah dia mempermasalahkan. Oh ya, sip. Nanti saya pun belum lihat ke sana. Dia sehebat apa gitu kan. Iya, ilah. Itulah dia jauh. Bisa tentang hadis Al-Bukhari itu dia hebatnya di mana gitu. Allahu a'lam bishawab. Kita berhusnuzon sajalah, sangka baik. Ya. Oke, Bu, ada Bu yang mau nanya? Ada Bu? Ya, Pak Hidayat. Imam Ahmad. Beliau, makanya itu diusir daripada sampai di kota Bukhara itu diusir. Sebab beliau memperbetulkan cara ibadah dan sebagainya. Faham tak? Ni cara Nabi sahih solat, ni cara Nabi sahih mengambil wudu. Selama ini mereka ikut mazhab yang lain. Waktu itu kan kalau di bagian itu kan mazhab kalau tidak salah masih Hanafi dan sebagainya kan. Jadi diperbetulkan lagi oleh Imam Bukhari. Jadi ramai orang kampung ni marah lah. Apa pula? Kita sekarang lah ya. Zaman dulu dia dah biasa tahlil, yasinan. Tiba-tiba datang, jangan kau yasinan lagi. Jadi marah orang kampung, paham tuh? Ini dah amalan yang dia buat lama. Jadi sampai orang kota kampung ini sendiri tidak menyukai Imam Bukhari. Kalau jelas gurunya Imam Ahmad siapa? Imam Syafi'i. Jadi madras disebut ulama ilmu beliau tu apa pegangan beliau tu kepada Syafi'i. Syafi'i. Allahu a'lam bishawab. Syafi'i. Beliau mengikuti Imam Syafi'i. So, sebelum datangnya pengembangnya ilmu tentang ulama besar Imam Ahmad bin Hanbal, Hanbal kan ikut Imam Syafi'i. Nah, itu dia. Jadi waktu itu datang Imam Bukhari berguru dengan Imam Ahmad, maka mazhabnya waktu itu mazhab Syafi'i. Allahu a'lam bishawab. Nah, mungkin Syafi'i, mungkin besar kemungkinan Syafi'i. Okey. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Bagaimana cara Imam Bukhari hingga bisa menghafal hadis ada syarat-syarat tertentu. Beliau tu sangat jaga, Pak. Nak baca satu hadis tu, beliau nak tulis tu sampai beliau akan ambil wuduk dulu. Begitu dia, solat dulu supaya dituliskan hadis tu sampai begitu sekali. Itu Pak. Berwuduk dia, nak baca hadis beliau tu baru sudah keadaan wuduk dia. Faham tu? Sampai begitu beliau memuliakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kan baca Quran wuduk, baca hadis enggak usah. Kan? Enggak usah. Tapi Imam Bukhari nak sangat menjaga. Nak nulis hadis tu pun dalam keadaan harus dalam bersuci. Itu gitu, Pak. Sangat-sangat menjaga. Memang itu kita tak bisa kata. Itu memang manusia pilihan Allah. Ya, Pak ya. Tak semua orang yang boleh seperti beliau. Hafalannya tu saking hebatnya. Itu yang hebat Imam Bukhari tu, hafalannya. Tak perlu ditulis, langsung di kepala. Tak mustahil, sebab di zaman sekarang pun ada orang yang boleh menghafal, betul. Tapi tidak seperti orang terdahulu. Sebab apa? Orang terdahulu itu lebih kuat menghafal. Gaya hidupnya, Pak, matanya dijaga, makanannya dijaga, tak ada unsur haram, matanya tak pandang yang haram. Makanya hafalannya kuat ulama-ulama terdahulu ni. Berbanding kita zaman sekarang, betul? Mata tak bisa dijaga, betul tak, mulut tak bisa dijaga, betul? Tangan tak bisa dijaga. Maka ulama tahu dulu-dulu tu sangat-sangat menjaga. Maka mereka diberi Allah ilmu yang sangat hebat. Faham dong? Nah, kan disebut dari riwayat Imam Syafi'i setiap kali Ramadan boleh hatam Quran sampai 60 kali. Kita selama Ramadan boleh apa tidak? Sekali nak selesaikan sekali pun sangat sakit kita. Tapi lihat bagaimana ulama dulu. Ustaz, ulama dulu kan hebat. Lah, bukan boleh. Boleh antum hafal Quran, khatam berkali-kali itu boleh. Tapi macam mana Imam Muhammad bin Idris boleh? Kan? Sehari itu beliau khatam 2 kali.
Selamat Ramadan sekali, sehari dua kali. Maksudnya 30 Ramadan 60 kali. Antum selamat Ramadan baru sekali pun belum tentu, belum pasti, betul? Belum pasti kita selesai. Kenapa orang zaman dulu boleh? Nah, di situ datangnya barakahnya waktu kan? Mereka menjaga gitu Pak ya. Sip ya. Banyak persyaratannya. Okey, ada lagi? Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah waktu dulu itu lebih panjang dan waktu sekarang? Saya nak kata waktu sama saja Bu, 24 jam. Cuma di situ adanya keberkahan masa. Nabi sebut, di akhir zaman nanti Allah cabut keberkahan masa tu. Waktu tu dicabut keberkahannya. Makanya waktu itu terlalu cepat. Macam sekarang, baru kemarin antum Jumaat, tiba-tiba nak mau masuk Jumaat dah ni, Selasa dah kan? Tak terasa waktunya. Di akhir zaman tu kita tu akan merasa waktunya makin cepat. Saking sibuknya. Nak- Saking sibuknya sekarang banyak tontonan. Nak kata sibuknya pun tak ada agak. Kahwin, ada dulu. Dulu ni tak ada pekerjaan maksudnya. Tak ada hiburan, ya Pak ya? Tak ada hiburan. Maka ada yang katakan, makanya orang zaman dulu tu ramai anak. Betul? Zaman sekarang berapa anak? Paling 2, 3 dah selesai dah, cukup dah. Tapi orang zaman dulu tu sampai belas-belas, betul Pak? Kan? Kerana apa? Tak payah sebutlah kan? Kalau itulah hiburan dia kan Pak. Pagi, siang, cucuk tanam, balik. Cucuk tanam pagi kan dah selesai. Kan? Itu dia. Maksudnya orang zaman dulu tu memang betul kata bapak, tak ada hiburan. Bisa jadi. Tapi ada juga zaman Rasulullah ada musik. Ada juga tarian-tarian gitu. Kan? Nah, tapi cuma ulama itu menjaga Pak, menjaga. Itu dia kalimatnya. Menjaga. Ada lagi Bu? Udah? Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doain kita semua yang ada di masjid hari ini bisa berbuka sudah Islam, memberikan berangkat. Oh, nak berziarah? Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua, saya pun pingin juga ni. Mudah-mudahan semua yang hadir diberi kesempatan oleh Allah untuk berziarah kepada imam besar, Imam Bukhari. Kalau kita tak mampu mimpi Rasulullah pun, mimpi Imam Bukhari pun suatu Allahu Akbar, satu rezeki lah kan. Tak bisa Imam Bukhari pun Imam Syafi'i. Maksudnya gitu, ulama-ulama inilah contoh-contoh kita. Baik tu. Itu satu yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan belajar kitab beliau ni akan makin cinta kepada beliau. Mudah-mudahan. Cerita yang saya katakan tadi kan, siapa tadi? Gara-gara fitnah siapa? Guru beliau Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Lihat betapa walaupun difitnah begitu, Imam Bukhari dalam kitab beliau masih meriwayatkan nama beliau. Guru dia diletakkan, diambil daripada Muhammad bin Yahya Az-Zuhli disebutkan. Tapi Imam Muslim tak mau sebut nama guru. Faham tak? Imam Muslim ni tegas. Imam Muslim sampai tak sebut nama, diambil dari mana? Kan? Tak disebut nama. Kalau antum buka kitab Muslim, Imam Bukhari ada, Sahih Bukhari, antum lihat nama Muhammad bin Yahya Az-Zuhli ada, pasti ada. Disebutkan, tetap diriwayatkan. Tapi dalam kitab Sahih Muslim tak sebutkan nama Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Masih juga kan, kerana saking sayang kepada guru jadi kepada Imam Bukhari. Kau dah buang guru aku, tak apa, aku pun tak mau ilmu kau lah. Sampai begitu, faham tak? Begitu. Nah, itu hebatnya Imam Muslim, anak murid yang hebat. Okey, ada lagi Bu? Dah? Sip, itu saja insyaAllah. Mulai minggu depan kita akan mulakan bab pertama, birrul walidain insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kafarah. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Cari Bu, kalau ada buku-buku ibu nak ni kan, dicarikan di toko, di Gramedia, ya, Adaful Mufrad, simpan.